Assalamualaikum. Muka surat 98. Kalau siapa yang ada buku ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ni kita bersama dengan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, pada muka surat 98, kitab terjemahan. Okay, kata Syekh Imam Al-Qayyim rahimahullah, golongan-golongan yang dibahagikan padanya fai'. Fai' ni harta yang didapati dalam yang didapati daripada pihak musuh tanpa peperangan. Jadi ayat fai' ini Allah sebut dalam surah Al-Hasyr ayat 7 ni ayat 9 ya. Yang kita baca pada minggu lepas tu, ayat fai'. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. Sampai habis ayat tu, panjang ayat dia kan. Ayat 7 sampai ayat 9. Ini cerita ayat fai'. Ma'afa Allah, apa yang Allah beri fai', ya, beri harta orang perang yang harta musuh yang didapati tanpa peperangan. Musuh lari tinggalkan harta, maka itu dipanggil harta fai'. Jadi itulah cerita dia. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahawa fai' ini harta yang didapati daripada musuh tanpa peperangan yang Allah berikan kepada Rasulnya, ya, sallallahu alaihi wasallam, semuanya untuk siapa saja yang tersebut dalam ayat-ayat di atas. Ini ayat apa nama? Surah Hasyr tadi kan. Apa dia? Siapa dia? Untuk Allah dan Rasul. Ya, jadi hak untuk Allah Rasul ni, Rasul dia maknanya dia gunakan untuk masalah muslimin lah, masalah orang-orang Islam. Walidil qurba, dan kaum kerabat Rasul, wal yatama, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang gelandangan dalam perjalanan, yang terputus bekalan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak berpusing di kalangan orang-orang kaya di kalangan kamu. Itu maksudnya. Itu dia, mereka yang berhak untuk mendapat fai'. Semuanya untuk siapa saja yang tersebut dalam ayat di atas. Dan dia, yang Allah Ta'ala tidak mengkhususkan bahagian seperlimanya untuk mereka yang tersebut di sini. Kalau tengok ayat surah Al-Anfal ayat 41 tu, ayat apa? Ayat dia panggil
khumus, ayat ghanimah. Ayat ghanimah, ayat perang lah. Maksudnya ni harta ghanimah. Harta ghanimah ni harta yang didapati hasil daripada berperang dengan musuh dan musuh dikalahkan. Maka harta itu jadi harta ghanimah. Itu beza di antara faid dan ghanimah. Dalam Al-Anfal surah nombor 8 ayat 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Maksudnya, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah. Yang 1/5 daripada harta rampasan perang tu kan dikeluarkan. Harta rampasan tu kita kata kalau harta tu contohnya kita bagilah berapa tak kisahlah, ambil 1 daripada 5 bahagian tu. Yang 1 daripada 5 bahagian tu, 1 bahagian daripada 5 bahagian itu untuk Allah, kan? Untuk Rasul, untuk kerabat Rasul, untuk anak yatim, kan? Untuk orang miskin dan Ibnu Sabil. Ini 1/5. Okey. Jadi kalau tadi harta faid, kan? Harta faid untuk Allah dan Rasul, dan untuk kerabat, untuk anak yatim, untuk orang miskin dan Ibnu Sabil. Maknanya harta faid itu untuk maknanya untuk kalangan mereka. Tapi maknanya yang kalau faid itu semua macam tu. Tapi kalau harta ghanimah, dia dipecahkan kepada 5 bahagian. Setelah dihimpunkan, dia ambil itu bahagian, dia bagikan kepada ni, kan? Macam faid tadi kan, untuk Allah dan Rasul, dzil qurba, kau kerabat Rasul, wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Sama dengan ni, kan? Maknanya depa ni depa dapat ghanimah, depa ni dapat faid, depa ni dapat, depa ni juga dapat faid, kan? Tapi untuk depa aja, kan? Cumanya kalau ghanimah ni semua orang dapat semua. Cuma 1 bahagian je dia ambil daripada 5 bahagian tu. 4 bahagian dia bagilah di antara mujahidin dan berperang tadi. 4 bahagian tu dibahagikan sama mereka. Ada pun faid tak? Okey, dia kata sini. Allah Ta'ala berfirman di sini, kan? Untuk kaum kerabat Rasul, kan? Anak-anak yatim, orang-orang miskin, kan? Ibnu Sabil, mereka yang dalam perjalanan yang kehabisan bekalan kau. Sekiranya kamu semua beriman dengan Allah dan apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami, Yaumul Furqan, pada hari peperangan, hari pemisah, kan? Yaumul Taqal Jam'an, hari bertemu 2 pasukan perang. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ini maksud dia. Okay, tadi surah Al-Hasyr kan, ayat 9 hingga ayat 7 hingga ayat 9. Al-Hasyr. Sebab dikata di sini, dan dia ini Allah tidak mengkhususkan bahagian 1/5-nya untuk mereka yang tersebut di sini. Ya? Bahkan konteks ayat berlaku secara umum, ya, mutlak dan mencakupi semuanya. Faham? Dibahagikan kepada golongan-golongan tertentu, iaitu mereka yang berhak menerima al-khumus, yakni 1/5 tadi lah, ya, yang disebut dalam surah Al-Anfal
Dan apa nama uh, ayat 41 tadi. Okey. Ya. Bahagian 1/5 harta ghanimah, ya. Harta ghanimah. Jadi maknanya harta ghanimah tadi kita sebutkan, ambil 1 bahagian daripada 5 bahagian. Dia jadi dipecah 5. Harta rampasan perang dipecahkan ke 5 bahagian. Harta yang didapati tanpa peperangan atau musuh. Kita sebut tadi kan, fight tu mana musuh lari tinggal harta dia ambil. Harta dia 5 harta, 5 maknanya semua tadi, harta fight tadi dia tak dibagikan pada 5 bahagian, tak. Dia semua di satu bahagian tu dibagikan pada asnaf, pada ni. Mereka yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal tadi kan. Begitu juga dalam surah Al-Hasyr tu Allah sebut. Sama ya, kelompok ni. Kelompok yang dapat bahagian ni kan, bahagian fight ni. Allah dan Rasul, kaum kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Kemudian kepada golongan yang lebih umum, iaitu kaum Al-Muhajirin dan Ansar, seperti yang serta yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam amalkan dan para khalifahnya radhiyallahu anhum, yang Rasyidin, yang dapat petunjuk, itulah yang dimaksudkan dalam ayat-ayat, kan? Kerana dia kata oleh kerana itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Okey, di sini falladhi amila huwa bihi huwa, apa yang Rasulullah dan sahabat para khulafa mengamalkannya, huwal muradu min hadhil ayat, itu yang dimaksudkan dengan ayat-ayat ini. Ayat dalam surah Al-Anfal ayat 41. Okey. Ayat tu ayat ghanimah, dan ayat 7 hingga ayat 9 surah Al-Hasyr itu ayat fai. Ayat fai. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat khulafa Rasyidin tadi mereka beramal dengan ayat tu. Walidzalika qala Umar bin Khattab, kerana itulah, maka di sini tersilap tulis ni, dia tulis ayat-ayat kerana. Sepatutnya tersilap ni, kerana tak ada ni, kerana yang pertama tu tak ada tu. Kan kalau cetakan samalah. Kalau cetakan sama, kerana yang pertama tu tak ada tu, boleh potonglah. Sebab dia walidzalika, kerana itu qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia kata apa? Fima rawahu Ahmad rahimahullah wa ghairuhu anhu, pada apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain Imam Ahmad meriwayatkannya daripada Umar Al-Khattab, bahawa Umar kata apa? Radhiyallahu anhu, dia kata, ma ahadun ahaqqa bihadzal mali min ahadin, tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap harta faid ini dibanding orang lain, dan aku juga tidak lebih berhak terhadapnya dibanding siapa pun. Okey. Dia kata, wa ma ana ahaqqa bihi min ahadin, wallahi ma minal muslimin. Kata Umar, wallahi, demi Allah, ma minal muslimina ahadun, tidak ada seorang pun daripada kalangan orang-orang Islam, okey, illa walahu, melainkan baginya, fi hadzal mal nasibun, dia ada bahagian daripada harta ini, ya, faid ataupun ghanimah. Kan sebab faid kan maknanya ada bahagian untuk semua orang Islam. Ghanimah pun macam tu juga, bagi yang berhak untuk dapatnya. Khumus seperlima daripada satu, daripada 5 bahagian tu. Illa, kecuali abdun mamluk, kecuali seorang hamba lah. Seorang hamba tak dapat bahagian ni, faid ke ghanimah ke, dia tak dapat bahagian tu dia. Walakinna, akan tetapi kami, kata Umar radhiyallahu anhu, dia kata, ala manazilina min kitabillah, kita ni masing-masing di tempat kita adalah daripada kitab Allah. Tengoklah kita ni siapa?
Adakah kita ni zil qurba, kerabat Rasul, ataupun anak-anak yatim, ataupun orang-orang miskin, ataupun orang-orang yang gelandangan dalam perjalanan? Nah, tengoklah kita bahagian mana. Wa qismuna, dan bahagian kami min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahagian kami adalah daripada bahagian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar. Mananya? Dia kata, dan tinjauan bahagian kami dari Rasulullah adalah berdasarkan seseorang dan cubaannya dalam Islam. Maknanya macam mana dia itu dalam Islam? Dia orang miskin ke? Dia anak yatim ke? Dia Ibn Sabil ke? Dia kaum kerabat Rasul ke? Tengok macam mana. Dia kata, وَبَلَاءُ فَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ فِي الْإِسْلَامِ. Dia ada bahagian dia lah, ikut kedudukan di mana lah. وَرَجُلُ وَقِدَامَهُ فِي الْإِسْلَامِ, dan seorang lelaki yang mana keterdahuluan dia dalam Islam. Dia macam mana keadaan dia? Dia kata sini, seseorang dan kecukupannya, warajul wa ghina'uhu fil Islam. Seseorang dan kecukupannya dalam Islam. Dia ni macam mana, memerlukan ke? Dia tak perlu ke apa ke? Kemudian dia kata, warajul wa hajatuhu, dan seorang lelaki dan hajatnya. Apa dia hajat dia? Keperluan dia. Maksud hajat, dan hajat tu keperluan lah. Wa wallahi, dan demi Allah, kata Umar radhiyallahu anhu, jika ada yang tersisa untuk mereka, kan, harta ni maknanya tersisa untuk orang yang baki lagi. Dia kata, wala in baqiyat lahum, ada baki lagi untuk mereka, la ya'tiyanna ar-ra'i, kan, bi jabal as-san'a hadhuhu min hadzal mal. Kalau ada bahagian untuk mereka, nescaya akan datang kepada, kan, seorang pengembala kambing, peternak, seorang peternak atau pengembala lah, pengembala kambing ke unta ke, di gunung Sana'a itu akan sampai kepadanya bahagiannya daripada harta ini. Kalau ada lagi orang yang memerlukan daripada orang Islam yang perlu pada harta ni, nescaya akan sampai kepada orang tu, walaupun orang tu di atas gunung di Sana'a, di Yaman sana. Harta ni akan dibawa, dihantar kepada dia. Kata Umar radhiyallahu anhu, daripada bahagian harta ni lah. Baik, tapi hadis ni riwayat dhaif ya. Riwayat sanad dia riwayat lemah. Cuba tengok phone bawah tu, dalam sanadnya ada Muhammad bin Muyassar, seorang perawi yang lemah. Jadi hadis ni status dhaif lah. Baik, kita melukis lagi rahimahullah. Seterusnya, maka mereka yang tersebut dalam ayat faid. Ayat faid tadi kan, surah Al-Hasyr ayat maknanya 7 sampai ayat 9 tu kan. Ma'afallahu ala rasulih tu. Okey. Maknanya lil fuqara wal muhajirin ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Depa ni pun dapat juga golongan muhajirin. Mereka dapat. Okey, kemudian Ansar pun dapat juga. Allah sebutlah ayat 9. Allah kata ayat 9 tu untuk golongan Ansar, ayat 8 tu untuk muhajirin. Okay? Selepas ayat 7 tu Allah sebut tentang mereka yang dapat bahagian daripada faid ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tadi kita sebut buat ni, bawah ni tak nampak ni. Muhajirin Ansar pun dapat juga daripada faid tu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Maksudnya harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir daripada kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari kurnia daripada Allah dan keredaannya.
Dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang-orang yang benar. Lepas tu Allah sebut tentang Ansar pula. Ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, sebelum kedatangan Muhajirin daripada masuk Islam lah. Kan Nabi SAW kan ketika Nabi berdakwah di musim haji zaman jahiliyah tu kan, Bai'atul Aqabah al-Ula, Bai'atul Aqabah al-Thaniyah, kan? Depa dah Islam lah. Jadi sebelum orang-orang Muhajirin hijrah, depa dah Islam lah. Dan Nabi hantar Mus'ab radhiyallahu anhu untuk mengajarkan Islam dan juga mendakwahkan Islam. Mereka yakni golongan Al-Ansar mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Ya? Yakni Muhajirin lah. Orang Ansar tadi dengan Muhajirin. Dan mereka yakni Ansar mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri. Meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya daripada kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Inilah dia. Bismillah. Kemudian maka mereka yang tersebut dalam ayat Fai adalah mereka yang tersebut dalam ayat Al-Khumus, Al-Anfal 41 dengan Al-Hasyr ayat 7 sampai ayat 9. Bahagiannya kalau Khumus ini bahagian yang 1/5 rampasan perang, ghanimah. Dan Allah tidak memasukkan kaum Al-Muhajirin dan Al-Ansar serta pengikut mereka ke dalam ayat Khumus. Kerana mereka adalah orang yang berhak. Ayat kemudian ayat tadi apa nama? Ayat 7, ayat 7 surah Al-Hasyr. Allah tak masuk di situ. Allah sebut ayat 8 dan ayat 9. Kerana mereka adalah orang-orang yang berhak menerima faid. Secara garis besar dia kata. Garis besar ni kalau dalam bahasa Arab dia kata di sini واستحقاق عام من جملة الفيء فإنهم داخلون في نصيبين. Kenapa? Kerana golongan Al-Ansar dan Muhajirin ini termasuk dalam dua bahagian tu. Dalam faid pun ada, dalam ghanimah pun ada juga. Itu maksud dia. Secara garis besar ni maksud fi jumlatul istihqaq, maksudnya dalam hak yang umum lah. Hak umum. Daripada jumlah faid tadi kan. Secara umum mereka masuk juga macam yang disebut dalam mereka disebut dalam ayat 7 tu. Al-Hasyr. Sedangkan orang-orang yang menerima bahagian yang 1/5 rampasan perang Al-Khumus mempunyai dua hak. Okey? Orang yang menerima bahagian. Itu kan yang tadilah samalah depa ni. Yang hak ni apa nama? Lillah wa rasulir rasul, apa nama, kemudianadzil qurba wal yatama masakin ibn sabil. Depa ni dalam ghanimah pun ada, dalam faid pun ada. Ya kan? Dua hak depa. Ada hak khumus, hak khusus daripada al-khumus, satu daripada 5 bahagian tu, dan hak daripada faid secara umum. Depa ada. Sungguh mereka
Yani ahli khumus. Ahli khumus. Masuk ke dalam kedua bahagian ini. Kan? Ahli khumus dia dapat, dalam faid pun dia dapat. Seperti tadi? Ha? Allah dan Rasul, Zil Qurba, Al-Yatama, Al-Masakin dan Ibnu Sabil. Muhajirin Ansar pun sama juga. Baik, sebagaimana pembahagian beliau SAW terhadap faid kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bukanlah seperti pembahagian harta yang dimiliki secara bersekutu padanya. Misalnya pembahagian warisan. Kan, pembahagian warisan kan dia ada macam apa nama, saya dapat 1/3, dia dapat 1/4, ada dapat 1/8, kan? Ada dapat setengah. Tengok. Gitu. Wasiat. Ya, warisan ni farai lah. Wasiat dan kepemilikan yang bersifat mutlak. Bahkan beliau membahagikan sesuai dengan hajat. Ya, kita kira hajat, tengok kau ni macam mana hajat dia. Banyak tu dapat. Lebih perlu lagi dapat lebih sikit. Manfaat, jasa dalam Islam. Kan? Maka demikian pula pembagian beliau terhadap al-khumus, 1/5 itu kepada mereka yang berhak menerimanya. Kerana tempat penyaluran keduanya adalah sama. Dalam kitab Allah, dalam surah Al-Anfal pun macam tu, dan surah Al-Hasyr pun macam tu. Kerana tempat penyaluran keduanya adalah sama dalam kitab Allah, adanya penyebutan 5 kelompok ini secara spesifik hanyalah pemastian akan masuknya mereka ke dalam golongan penerima faid. Ya kan? Allah dan Rasul sekali lah. Zil Qurba, Yatama, Masakin dan Ibnu Sabil, kan? 5 kelompok. Yakni mereka tidak boleh dikeluarkan daripada golongan penerima faid. Tak boleh. Tak boleh dikeluarkan. Bagaimanapun keadaannya. Dan bahawa al-khumus tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Al-khumus kan. Jadi mana hadilah. Masuk Muhajirin dan Ansar tadi. Sama halnya zakat yang tidak boleh diberikan kepada selain golongan yang berhak menerimanya. Yang Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara, kan? Wal masakin. Dan seterusnya lah 8 golongan, 8 asnaf yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Maka demikianlah faid. Faid kan, harta yang diperolehi tanpa peperangan. Inilah dia. Ya. Di bahagian secara umum pada mereka yang tersebut dalam ayat di surah Al-Hasyr. Ayat 7 sampai ayat 9 tadi. Dan tidak dilebihkan kepada selain mereka. Ini dia. Ada kita. Ada kita. كما أن الفيء العام في آية الحشر المذكورين فيها أوكي لا يتعداهم إلى غيرهم ولهذا أفتى أئمة الإسلام. Dia kata sini tidak dilebihkan kepada selain mereka. Terjemahan di sini mungkin tak pernah faham. Kita tengok di sini. Kama anal fai' al-'am, sebagaimana harta fai' secara umumnya dalam surah Al-Hasyr yang disebut tu kan. Okey. Lil madhkurin fiha, untuk orang-orang yang disebut padanya apa dia? Lillah, Rasul, Dzil Qurba, Al-Yatama, Al-Masakin, Ibnu Sabil. Padanya la yata'addahum ila ghairihim. Maksudnya harta tadi fai' tadi tidak keluar daripada mereka pergi pada orang lain. Itu maksud dia. Jadi dia terjemah tidak dilebihkan kepada selain mereka ni, maknanya saya rasa kita tak boleh faham ni ayat ni. Tidak dilebihkan kepada selain mereka. Saya sendiri tak boleh nak faham ni. Kalau saya faham pun maksudnya saya faham macam ni.
Saya faham kata tidak dilebihkan kepada selain mereka, maksudnya boleh diberi kepada selain mereka tapi tak lebih daripada mereka. Itu kalau maksud terjemahan tu. Tapi kalau maksud asal dalam kitab yang bahasa Arab ni, maksud asal perkataan bahasa Arab ni, Syekh disebut, dia kata apa? Okey. Kama anna al-fai' al-'am fi ayat al-hasyr, sebagaimana harta fai' secara umumnya dalam ayat al-hasyr, surah al-hasyr itu ayat 7 tu, lil madhkurina fiha, hanyalah untuk orang-orang yang disebutkan padanya pada ayat 7 surah al-hasyr tu. Apa dia? Lillah, lirrasul, lidhil qurba wal yatama, anak-anak yatim kan, al-masakin, ibnu sabil. Itu je. La yata'addahum, maksudnya tidak terkeluar daripada kelompok ini, ya, ila ghairihim, kepada selain mereka. Maksudnya harta tu tak pergi pada selain apa? Depa aja. Yang sebelah ayat 8 Allah sebut tentang muhajirin, dan yang ke-9 tu Allah sebut tentang al-ansar. Itu. Itu maksud terjemahan dia. Tapi kalau kita lihat di sini, dia kata dan tidak dilebihkan kepada selain mereka. Di sini macam ada sedikit kesamaran dalam kefahaman. Boleh jadi faham macam tu, boleh jadi faham macam ni. Itu bahaya sikit lah. Itu agak bahaya. Kalau hukum memang bahaya lah. Sebab boleh, tapi dia yang pastinya begitu. Terjemahan dia kena ikut yang asal. La yata'addahum ila ghairihim. Tak pergi kepada selain mereka harta tu. Itu mereka aja. Tapi dia terjemah dan tidak dilebihkan kan. Itu kena ubah sikit terjemahan tu lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kemudian seterusnya dia kata rahimahullah, walihada afta a'immatul Islam, kerana inilah para imam dalam Islam, kan, seperti Imam Malik, Imam Ahmad dan selain mereka berdua, anna Rafidah, bahawa Syiah Rafidiyah, Rafidah ni Syiah, kan, mereka ni yang menolak keimaman Zaid bin Ali bin Husain bin Ali. Mereka tolak. Mereka kata kat Zaid, kamu kena berlepas diri daripada Abu Bakar dan Umar, baru kami akan ikut kamu. Ya. Kata Zaid, kenapa aku nak berlepas diri daripada Abu Bakar dan Umar? Mereka ni, datuk aku, ayah aku pun tak berlepas diri dengan mereka. Kenapa aku nak berlepas diri? Aku nak berlepas diri daripada mereka. Ya. Jadi maknanya di situlah mereka menolak keimaman apa nama Zaid tadilah. Rafaduhu, mereka pun menolaknya, tak iktiraf dia sebagai imam mereka. Jadi di situlah mereka terkenal sebagai golongan Rafidah. Syiah Rafidah ataupun Rawafid lah. Rawafid dia punya plural, dia Rafidah kan. Baik. Jadi para imam a'immatul Islam, mereka mengatakan bahawa golongan Syiah Rafidah ni, Syiah ni tidak ada hak untuk mereka pada harta fai'. Tak ada. Tak ada. Kenapa? Li'annahum laysu minal muhajirin. Kerana mereka bukan daripada kalangan orang-orang yang berhijrah. Wala minal ansar, dan mereka bukan daripada golongan al-ansar. Wala minal ladzina ja'u min ba'dihim, dan bukanlah mereka itu termasuk di kalangan orang yang datang selepas Ansar, Muhajirin dan Ansar, yang mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Tuhan kami, ampunkanlah kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Kenapa? Kenapa Syiah ni depa kafirkan semua sahabat? Kecuali 4 orang sahabat yang tak kafir kan. Ali, ya, apa lagi? Al-Abbas, apa nama? Ja'far. Kemudian Miqdad bin Al-Aswad.
Hak lain semua kafir lah. 3 ni lah. Tak dapat ni tak kafir. Syiah ni. Sebab mereka tak ada masuk dalam ayat ni. Kan dalam surah ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 daripada surah Al-Hasyr. Allah sebut ni. Jadi puak Rafidah yang tak termasuk pun dalam ayat-ayat ni. Ya, kalau kita sebut Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Tuhan kami, ampunkanlah kami dan ampunkanlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina, jangan kau jadikan dalam hati kami ghillan, rasa khianat, dengki, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, Tuhan kami kau sungguh kau maha rauf dan maha penyantun lagi maha penyayang. Seterusnya. Okey, tadi ini adalah mazhab ulama Al-Madinah. Ini mazhab ulama Madinah. Bawa Syiah ni tak boleh dapat lah. Wahada ikhtiaru Syekh Islam. Inilah dia juga pilihan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, guru kepada Syekh Ibn Qayyim rahimahullah. Dan inilah yang telah ditunjukkan oleh dalil Al-Quran, ya, dan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan para khulafa Rasyidin. Kemudian seterusnya, apakah zakat dan faid dibagikan kepada semua golongan yang disebutkan? Kan? Jadi para ulama berbeza pendapat mengenai ayat zakat dan ayat Al-Khumus. Ayat zakat surah At-Taubah ayat 60 kan? At-Taubah 60. Itu ayat zakat. Nah, kita boleh buka lah kalau kita nak buka tengok kan. Surah At-Taubah surah nombor 9 ayat 60. Surah At-Taubah ayat 60, surah nombor 9 ayat 60. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, hamil zakat, kemudian mu'alaf, orang yang dilunakkan hatinya lah untuk Islam, kemudian untuk orang yang nak berusaha memerdekakan dirinya, ini hamba, kemudian untuk orang yang membebaskan dirinya daripada hutang, ya, kemudian orang yang berada di jalan Allah. Ini 8 bahagian orang yang boleh dapat zakat. Jadi itu dia kita di sini. Ya, para ulama berbeza pendapat mengenai ayat zakat dan ayat Al-Khumus. Ayat Al-Khumus ni surah Al-Anfal tadi lah. Ayat 41. Yakni yang satu bahagian daripada 5 bahagian. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kata Imam Asy-Syafi'i, dia tajibu qismatu zakat wal khumus ala asnaf kulliha. Dia kata wajib pembahagian zakat dan khumus ke atas asnaf itu semuanya. Yu'ta min kulli sinfin, diberi ke atas setiap bahagian itu man yutlaqu alaihi ismul jama'. Maknanya diberi kepada orang, setiap orang tadi daripada asnaf itu yang dia termasuk di kalangan orang yang boleh ambil lah. Harta tadi dia masuk dalam kategori jama'. Diterjemah ni kan. Kategori jama' ni yang 3 ke atas lah. Maksudnya kita terjemah di sini bahawa orang yang disebut bahawa dia itu boleh termasuk di kalangan orang yang mengambil harta yang diberikan tadi, zakat dan ghanimah itu ataupun khumus itu. Jamak ni mana himpun, orang yang boleh himpun lah harta yang boleh ambil.
bahagian dia. Dia boleh ambil, dia boleh himpun. Itu. Daripada nama bahagian-bahagian yang tersebut dalam ayat-ayat tadi lah. Wa qala Malikun, berkata Imam Malik rahimahullah. Ya, dia kata, begitu juga ulama di Madinah, Ahlul Madinah, dia berkata, bahkan diberikan pada segala asnaf yang tersebut. Fihima, pada keduanya, pada zakat dan khumus. Zakat dan khumus. Wala ya'duhum ila ghairihim. Tak boleh pergi pada orang lain selain daripada apa yang disebutkan di situ. Yang disebutkan pada zakat dan disebutkan pada khumus tadi. Wala tajibu qismatu zakati walal fai' fi jami'ihim. Tidak wajib membahagikan pembahagian zakat dan fai' itu kepada seluruh mereka. Kan? Maknanya tak wajib nak kena bagi semua bahagian tu kan. Untuk para fuqara kena pergi cari bagi sikit tu bahagian, masakin tu bahagian, amilin tu bahagian. Kan? Tak wajib pun. Itulah. Fi jami'ihim, pada seluruh mereka. Mungkin hanya cukup untuk yang 1, 2, 3 bahagian dia, lain tak cukup. Bagilah pada yang cukup tu. Itu maksudnya. Kita qala al-Imam Ahmad wa Abu Hanifah. Kata Imam Ahmad dan Abu Hanifah pula. Ya kan? Jadi Imam Ahmad dan Abu Hanifah dia kata, dia sebut macam dia ikut pendapat macam Imam Malik rahimahullah tentang ayat zakat. Ayat zakat dia ikut Imam Malik. Yang hantar zakat boleh pergi kepada semua asnaf tadi, walaupun asnaf tadi termasuk dalam bahagian khumus. Bahagian asnaf apa nama zakat, dan yang asnaf khumus tu boleh dapat zakat. Itu pendapat Imam Malik lah. Dan dengan pendapat Syafi'i berkenaan ayat khumus. Apa dia Syafi'i tadi kata? Wajib kan pembagian zakat dan khumus di atas semua asnaf. Yu'ta min kulli sinfin, dan diberi setiap orang, maknanya bahagian dia daripada zakat dan bahagian khumus tadi. Ya. Kemudian ayat zakat ayat 60 kan daripada surah At-Taubah. Kemudian barang siapa yang mencermati dalil-dalil yang ada serta amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan para khalifahnya radhiyallahu anhum, niscaya dia akan menemukannya sejalan dengan pendapat ulama Madinah. Ya, maknanya dia akan nampak dalil itu menyokong pendapat ulama Madinah, kata Ibn Qayyim di sinilah. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan golongan penerima al-khumus, ya, al-khumus tadi kita sebutkan daripada surah apa tadi, Al-Anfal ayat 41, sebagai golongan penerima fai'. Jadi mereka juga dia boleh dapat daripada fai'. Dan dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan mereka dengan rinci, dengan detail, sebagai bentuk perhatian yang besar terhadap urusan mereka, dan untuk lebih mendahulukan mereka. Tak kala ghanimah, yakni harta yang diperoleh melalui peperangan, hanya khusus untuk mereka yang berperang. Okay? Dan tidak ada golongan pihak lain yang bersekutu dengan mereka padanya. Maka Allah memberikan pernyataan secara tekstual dalam Quran tadi lah. Tekstual ni ayat dalam Quran, surah Al-Anfal ayat 41,
bahawa 1/5 daripada ghanimah untuk mereka yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Lalu tak kala fai' tidak terbatas pada seorang tanpa yang lainnya, maka Allah menjadikan semua fai' untuk para penerima al-khumus. Begitu juga kaum muhajirin dapat, kaum ansar dapat, dan yang mengikuti mereka dengan keimanan. Allah menyamakan antara al-khumus dengan fai' dalam hal penyalurannya. Hal penyaluran nak salur pun disebut dalam dua-dua ayat tadi kan, Al-Hasyr dengan Al-Anfal. Al-Hasyr ayat 7 sampai ayat 9, Al-Anfal ayat 41. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyalurkan bahagian untuk Allah dan bahagian beliau demi kemaslahatan Islam. Ini dia. Sedangkan 4/5, kan, 4/5 diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan memprioritaskan yang lebih penting. Kemudian yang sesudahnya dan yang paling berhajat kepadanya. Lalu kemudian yang berikutnya, beliau SAW menikahkan yang masih bujang. Jadi dengan harta tadilah Nabi pergi kahwinkan orang bujang, membayar hutang-hutang mereka. Orang Islam yang ada hutang kan, Nabi tolong bayar hutang mereka, kan? Membantu orang yang berhajat di antara mereka, memberikan satu bahagian kepada yang masih bujang dan 2 bahagian kepada orang yang sudah berkeluarga di antara mereka. Beliau SAW dan para khalifah beliau tidak pernah mengumpulkan anak-anak yatim, orang-orang miskin, para musafir dan dzil qurba, lalu membahagikan 4/5 bahagian fai' kepada mereka semua secara rata dan sama banyak. Tidak macam tu. Dan tidak pula dengan melebihkan sebahagiannya di atas yang lainnya, sebagaimana yang biasa mereka lakukan dalam pembahagian zakat. Zakat ada orang ni bagi lebih, ada orang ni lebih kurang kan, ikut keperluan. Orang dapat 300, orang ni yang dapat 200,5. Jadi dapat 1,000, kan? Inilah tuntunan yang dan sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ketetapan hukum dan kebenaran yang sebenarnya. Ya, kemudian faslun, ya, fi hukmihi, pada hukumnya sallallahu alaihi wasallam, fil wafa'i bil ahdi, dengan menunaikan janji. Apabila ada perjanjian, maka Nabi sallallahu akan tunaikan janji dia. Tidak merosakkan perjanjian. Jadi Islam kan, mereka tidak merosakkan perjanjian. Jadi yang merosakkan perjanjian dia orang kafir lah. Dia dulu, kini dan sampai kiamat lah orang kafir dia macam tu. Contohnya pok-pok Yahudi Israel Palestin ni, kalau mereka buat senjata-senjata dengan orang Islam pun, mereka yang mengkhianatinya. Ini sejarah. Sebab yang penyebab untuk Fathu Makkah itu pengkhianatan kaum Quraisy, musyrikin Quraisy, dengan perjanjian bahawa kena ada genjatan senjata 10 tahun. 10 tahun tak ada perang. Memberi ruang kepada Nabi SAW dan para sahabat untuk menyampaikan dan menyebarkan Islam. Tapi pengkhianatan daripada bangsa musyrikin Quraisy, maka Nabi SAW menggerakkan bala tentera dia untuk pergi menaklukkan kota Mekah ini, panggil sebagai Fathu Makkah. Jadi sejarah menjelaskan bahawa yang mengkhianati perjanjian ni orang kafir. Islam tak pernah mengkhianati perjanjian. Tengoklah Israel ni, kalau mereka dah terdesak, mereka dah kalah teruk dan sebagainya, mereka barulah pada minta genjatan senjata. Tapi sekarang apa mereka buat? Mereka hantam cukup-cukup kan. La'natullahi alaihim, qatalahumullah. Ini dia. Jadi kita jangan berhenti berdoa supaya Allah Ta'ala binasakan bangsa Zionis ni kan, Yahudi Zionis ni. Dan insyaAllah mereka ni akan dihapuskan daripada muka bumi, cepat ataupun lambatlah. Yang pastinya pasti, itulah dia. Allahu Akbar. Ini dia. Baik. Jadi hukum Nabi SAW dalam menyempurnakan, memenuhi perjanjian dengan musuh-musuhnya, dan pada utusan-utusan mereka, bahawa tidak dibunuh utusan mereka dan tidak dikurung utusan mereka.
Ha tu. Mereka tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikurung, tidak boleh dalam pengembalian perjanjian kepada lawan, beliau dilakukan secara, dia kata, sportif. Ya, idza khafa minhu naqdul ahad. Apabila ditakuti mereka itu melanggar perjanjian, maka dikembalikan kepada mereka perjanjian. Diulang balik perjanjian, buat perjanjian baru. Kerana bimbang mereka akan menyalahi perjanjian. Itu maksudnya. Dinukil melalui jalur sahih bahawa beliau SAW berkata kepada dua orang utusan Musailamah Al-Kadzab. Ada utusan Musailamah yang mengaku Nabi itu kan. Dia kata, aku Nabi, dia pun Nabi. Sama-sama Nabi. Tak kala keduanya berkata, kami berkata dia adalah Rasulullah. Ya? Nabi kata kepada utusan tu, Nabi kata, laula anna ar-rusula la tuqtalu laqataltukuma. Ya, sekiranya bukan kerana para utusan tidak boleh dibunuh, nescaya aku akan bunuh kalian berdua. Nabi kata SAW. Tapi kerana utusan tak boleh dibunuh, Musailamah Al-Kadzab dia hantar utusan dia yang beritahu kat Nabi Islam bahawa dia juga Nabi, tapi Nabi di Yamamah. Juga dinukil melalui jalur sahih bahawa beliau SAW bersabda kepada Abu Rafi' yang diutus oleh Quraisy kepadanya. Dan ketika itu dia ingin menetap di sisi beliau dan tidak mahu kembali kepada mereka. Abu Rafi' ni kan, dia ada masuk Islam, dia tak mahu balik ke Quraisy. Maka beliau bersabda, inni la akhisu bil ahdi ولا أحبس البرد ولكن ارجع إلى قومك فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع. Sesungguhnya aku tidak akan mengkhianati perjanjian, kata Nabi Islam, dan tidak akan menahan surat. Akan tetapi pulanglah kepada kaummu. Kalau nantinya di dalam dirimu tetap ada seperti apa yang ada di dalamnya sekarang ini, maka kembalilah nantinya kamu ke sini. Kalau nanti ada iman lagi dalam diri kamu, memang betul kamu Islam sungguh, nanti kamu datang baliklah. Tapi sekarang aku tidak mau mengkhianati perjanjian. Kamu sebagai utusan, utusan dia masuk Islam. Ya? Dia tak mau balik. Nabi suruh balik juga. Balik. Nanti satu masa nanti kamu datang baliklah kalau kamu masih beriman. Kemudian lalu disebutkan melalui jalur sahih bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Abu Jandal kepada kaum musyrikin kerana adanya perjanjian antara beliau dengan mereka. Ya, perjanjian masa perjanjian Hudaybiyah tu kan. Itulah dia fathu, maknanya idza jaa apa nama? Fathun mubin. Inna fatahna laka fathan mubina. Ada dia Sulh Al-Hudaybiyah itulah. Bahawa beliau harus mengembalikan siapa saja yang datang kepada beliau dalam keadaan sebagai muslim. Nabi setuju. Mula-mula sahabat lain semua tak setuju. Macam mana orang datang Islam kan kita apa nama, kita nak hantar balik ke Mekah kan? Mana boleh kan? Sahabat setuju. Nabi buat. Tapi beliau tidak mengembalikan kaum wanita. Perempuan yang Nabi tak kembalikan. Lelaki Nabi kembalikan. Subai'ah Al-Aslamiyah datang berhijrah kepada beliau, lalu suaminya keluar mengejarnya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat surah Al-Mumtahanah ayat 10. Surah Al-Mumtahanah ayat 10 ni. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. Amtahna ayat 10. Mana Allah kata, hai orang-orang yang beriman,
apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita yang beriman, maka adalah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahawa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, yakni orang-orang kafir. Rasulullah SAW meminta, dia bersumpah bahawa tidak ada yang membuat dia berhijrah kecuali kerana cinta kepada Islam. Bahawa dia berhijrah bukan kerana suatu kejadian yang terjadi pada kaumnya, dan bukan pula kerana dia benci kepada suaminya. Maka Subai'ah tadi, dia pun bersumpah. Akhirnya Rasulullah mengembalikan maharnya kepada suaminya dan tidak menyerahkannya kepada suaminya. Inilah hukum beliau yang sesuai dengan hukum Allah, dan tidak ada satu pun dalil yang menghapuskannya selama-lamanya. Barang siapa yang menyangka hukum ini telah dihapus, maka dia tidak mempunyai dalil kecuali sekadar klaim belaka, sekadar dakwaan sahaja. Dan telah berlalu penjelasan masalah ini di dalam kisah Al-Hudaybiyah. Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surah Al-Anfal ayat 58. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Mana dia? Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan pada suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara Allah sebut tadi, dia kata terjemah dalam bahasa Indonesia, dia kata secara sportif. Ya, sama, secara sama. Ya, fambidh ilaihim ala sawa'in, sama, secara sama kita. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Beliau SAW bersabda, man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yahullanna 'aqdan wa la yashuddanna hatta yamdiya amaduhu aw yanbidha ilaihim ala sawa. Barang siapa yang telah terjalin perjanjian antara dirinya dengan suatu kaum, maka jangan sekali-kali dia melepaskan, merungkaikan perjanjian tersebut, dan jangan dia membatalkannya sampai waktunya selesai, dan dia kembalikannya kepada mereka secara samalah, secara sama. Itu. Tirmizi berkata hadis hasan. Tak kala kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy menawan Hudzaifah bin Al-Yaman dan bapaknya, lalu membebaskan keduanya dengan perjanjian bahawa mereka berdua tidak boleh memerangi kaum Quraisy di pihak Rasulullah SAW. Lalu mereka berdua ikut keluar ke perang Badar. Maka Rasulullah bersabda, menyingkirlah kalian berdua. Nabi kata, kamu jangan ikut. Kami akan memenuhi perjanjian dengan mereka, dan kita meminta pertolongan kepada Allah untuk melawan mereka. Kemudian faslun, hukum beliau SAW dalam hal jaminan keamanan yang diberikan oleh kaum laki-laki maupun kaum wanita. Jadi kita sampai di sini untuk malam ini, insya-Allah. Semoga kita dapat bertemu di lain masa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.